Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita banyak puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah. Kita sama-sama pada pagi ini, insya-Allah saya minta maaf sebab lambat 3 program pagi ini. Tadi kuliah subuh, kemudian ada live dengan Radio IKIM. Duk cadang nak main buat tang ni, tapi sebenarnya setting untuk live tu dia pun buat kat sana. Jadi tak boleh nak adjust dah sebab pakai komputer semua kan. Jadi Ustaz Muhammad tu yang terlewat sikit lah. Ala kulli hal, tapi nampak muka macam marah. Muka semua sebek. Allah Ustaz Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allah Ustaz Muhammad, ala kulli hal kita dapat sama-sama pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan manfaat bagi kita semualah. Dalam hidup kita ni Allah bagi macam-macam nikmat, banyak nikmat kita bagi, sampai Allah sebut dalam Quran, Allahumma salli ala Muhammad, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kalau kamu nak hitung nikmat Allah yang Allah bagi kat kita ni, nescaya kamu tak akan dapat menghitung jumlah dia. Sungguh kalau kita nak kira nikmat yang Allah bagi kita, tak mampu nak kira. Nikmat daripada bangkit tidur tadi, jaga daripada tidur tu pun dah satu nikmat dah. Ada orang tidur-tidur tak bangkit-bangkit dah, dia dah Allahumma salli Muhammad. Lah ni semua jenis mati mengejut. Tiba-tiba je nak dengar mati, tiba-tiba dengar mati. Dia akhir zaman, Nabi SAW sebut dia, antara tanda ni akan berlakunya kiamat ni bila banyaknya kematian yang mengejut. Kalau orang dulu-dulu sakit, nampak lama sakit, tu nak mati tu. Ataupun keluar pergi berjihad, nak mati tu. Tapi orang lah ni tak tunggu sakit, tahu mati. Kemarin ni jumpa mayat dekat depan madrasah saya. Jumpa tulang. Ini madrasah saya tu, depan jalan. Depa duk korek-korek ni Ustaz Muhammad, duk bersih-bersih Ustaz Muhammad, rumput-rumput tepi jalan. Dia tengok jumpa motor. Tebas-tebas sikit tengok jumpa rangka orang. Dah 16 hari dah mati orang tu. Balik pada kerja kat Kulim, on the way nak balik tu, tengah malam dia terbabas untuk siapa pun tak jumpa, duduk dalam rebah tu, nak tengok. Pekat duk cari 16 hari tak jumpa. Dia buat laporan polis apa semua. Kemarin jumpa pun tinggal rangka dah. Tubuh rangka pergi lepas sana sikit lah. Lepas 16 hari dah mati, meninggal seorang-seorang. Sallallahu Muhammad. Dia tuan-tuan, ala ni lagu tu. Kita tidur bangkit begitu juga. Oh, masya-Allah, terjaga tidur. Sebab tu bila bangkit tidur kata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan. Pasal bila kita tidur tu kita mati, Allah pegang roh kita, lepas tu Allah bagi balik. Lepas tu syukur pada Allah. Dapat nampak pula, tengok mata nampak, oh nikmat lagi, Allah kira lagi. Dapat angkat tangan lagi, nikmat lagi. Boleh berdiri lagi, nikmat lagi. Boleh bercakap lagi, nikmat lagi. Tengok orang sebelah tu tidur lagi, kerang-kerang tu, lelaki kita tu lah, nikmat lagi tu. Ni tengok rumah, ada rumah, nikmat lagi.
tarik udara boleh sedut lagi, nikmat lagi. Banyak nikmat pagi tu saja tu, tang pagi tu saja berapa banyak dah nikmat kita nak kira ni. Dan pada setiap nikmat tu kita kena syukur. Setiap nikmat, setiap benda nikmat tu kita kena syukur. Tapi mampu tak kita nak syukur setiap satu nikmat? Syukur. Setiap satu nikmat syukur. Mampu tak kita nak buat lagu tu? Kita tak mampu nak buat lagu tu. Kita tak akan mampu untuk mensyukuri setiap nikmat. Walaupun macam mana kita nak syukur, kita tak akan mampu. Sebab tu di hujung ayat tu Allah kata apa? Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pasal kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kata ulama mufassir Ibnu Katsir kata Allah benar-benar akan memaafkan kamu. Jika kamu dituntut untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah beri, tentulah kamu tidak mampu untuk mensyukurinya. Kalau kamu diperintah untuk mensyukuri seluruh nikmat tersebut, tentu kamu tidak akan mampu dan bahkan enggan untuk bersyukur. Kalau Allah mahu menyiksa, tentu boleh saja, dan itu bukanlah tanda Allah itu zalim. Tetapi Allah masih mengampuni dan mengasihi kamu. Allah mengampuni kesalahan yang banyak, lagi memaafkan bentuk syukur kamu yang sedikit. Allah bagi banyak nikmat, tapi kita ni syukur kita sikit. Sikit sangat kita mensyukurinya. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Disebab itulah Allah kata apa? Allah kata Allah memaafkan walaupun kita tak bersyukur dengan secukup-cukupnya. Ada beberapa nikmat yang Allah bagi dekat kita menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada 6 bentuk nikmat. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nikmat Islam. Ini nikmat paling besar Allah bagi kat kita, nama nikmat Islam. Untung kita jadi orang Islam. Ada orang tak kenal Islam tu apa. Baik bukan mainlah, suka tolong orang, sedekah, bantu orang susah, tapi tak Islam. Saya baru balik daripada Syria. Pergi kat sana tengok pelarian Syria, berjuta orang pelarian. Saya sempat duduk dalam khemah 10 tahun dah duduk dalam khemah. Tahu khemah? Bukan rumah, khemah kain terpan. Berapa lama dah duduk sini? 10 tahun. Saya Muhammad, berapa lama dah duduk sini pakcik? Allahumma salli Muhammad, 7 sanawat. Saya Muhammad 7 tahun, 8 tahun duduk dalam khemah. Anak kecil-kecil ni, nak kecil. Semua anak-anak kecil ni beranak tu. Beranak waktu mereka duduk dalam khemah tu. Saya Muhammad, tuan-tuan, orang pekat-pekat biar tak bantuan. Kita orang Islam biar tak bantuan padan lah, sebab mereka tu orang-orang Islam. Tapi yang bukan Islam pun biar tak bantuan juga. Mereka kutip banyak, bagi bantuan makan, bagi berjuta bagi. Tapi Allah kira tak pahala dia? Tak. Sekupang pun Allah tak kira pahala. Tapi mereka dapat kebaikan tak? Dapat. Allah bagi kebaikan kat mereka. Mereka tolong orang, Allah tolong mereka balik. Tapi mereka dapat kebaikan ni kat dunia aja. Kat akhirat, satu pun Allah tak kira. Kita orang Islam buat satu pun dapat pahala. Tu nak pergi mana tu? Nak pergi semayang subuh kat masjid. Pasal apa hampir semayang subuh kat masjid? Semayang jemaah dapat pahala 27 kali ganda. Kita nampak lah tu kan. Semayang jemaah dapat 27 kali ganda. Kita nampak yang tu. Tapi sebenarnya bukan berhenti tang 27 kali ganda saja. Hang nak pergi mana tu? Nak pergi masjid. Ada apa? Ada kuliah ni. Kita duk fikir nak pergi kuliah je. Pasal apa? Nak dapat ilmu sikit. Kita duk nampak tang dapat ilmu tu je, tang kelebihan duduk majlis ilmu saja. Tapi rupanya Allah nak bagi kat kita
daripada rumah tadi keluar, langkah keluar daripada rumah saja, setiap langkah Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Berapa langkah kira daripada rumah main ni? Ada 100 langkah, ada 200 langkah, silap-silap jauh tu. Tapi ustaz, kami main dengan motor. Allah tahulah nak kira langkah kita lagu mana walaupun kita main dengan motor. Mana Saudara Muhammad? Lepas tu masuk masjid pula, langkah kanan masuk masjid, Allah kira pahala lagi. Masuk masjid niat i'tikaf, dapat pahala lagi. Duduklah masjid selagi, duduklah masjid ni selagi itulah malaikat du minta ampun dekat dia. Allah, malaikat du minta supaya Allah sayang kat dia, dapat doa para malaikat. Sallallahu alaihi Muhammad. Masuk masjid semayang pula 2 rakaat. Setiap daripada sujud kita tu Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Setiap daripada perbuatan sunat dan wajib yang dia buat dalam semayang tu, semua ada pahala, ada pahala, ada pahala, ampun dosa sebagainya. Niat dia nak buat satu benda aja, tapi berapa banyak rantaian pahala yang dia dapat sebelum dan selepas daripada satu benda yang dia buat. Itulah kelebihan dia jadi orang Islam. Faham tak ni? Saya bukan cerita apa, senyum kat orang aja. Jumpa orang senyum, ada pahala tak? Pahala. Pasal apa? Pasal dia orang Islam. Jumpa muncung, macam tak hati kan, nampak. Nampak marah sungguh. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata apa? Sedekah, cukuplah sedekah tu. Ada tisu dah. Cukuplah sedekah tu, pahala tu Allah nak bagi sekadar dia berjumpa kawan dia, saudara dia dengan wajah yang sejahtera. Jumpa senyum, salli ala Muhammad. Betul kan? Ada pahala Allah bagi kita. Pasal apa? Pasal orang Islam. Dan orang ada ni dekat. Dan orang Islam ni, ngasih ni isteri saya yang solehah. Allah SWT Muhammad. Itulah kelebihan yang Allah bagi pada orang Islam. Dan kelebihan lagi orang Islam dia, nanti endingnya dia akan masuk syurga Allah SWT. Yang kedua, nikmat yang Allah bagi dekat kita yang wajib kita syukuri tuan-tuan sekalian, ialah nama dia Al-Quran. Tak ada Al-Quran, sallallahu alaihi Muhammad, tak ada lah panduan dalam kehidupan kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Apa hak kita dengan Quran? Hak kita dengan Quran, nombor 1, belajar Quran. Belajar. Nombor 2, hak kita dengan Quran, baca Quran. Baca Quran ni pula bagi pada 2. Satu, bacaan yang bersambung dan mualat, sambung. Sambung mana? Hari ni baca semuka, esok baca semuka, sama-sama sampai habis. Lepas tu ulang balik, lepas tu ulang balik. Yang kedua, baca Quran ni surah-surah amalan yang Nabi SAW anjur kat kita untuk baca. Surah Al-Mulk, surah Waqi'ah. Hari ni kita baca surah apa? Surah Al-Kahfi, kan? Sayyid Muhammad. Surah Sajadah, surah Insan, Qul Huwallahu Ahad. Tahu Nabi kata apa? Siapa ni nak bina satu istana dalam syurga? Setiap hari bina satu istana. Setiap hari bina satu istana dalam syurga. Nabi kata, man qara'a Qul Huwallahu Ahad hatta yahtamiha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sampai habis, berapa kali? 10 marrat, 10 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membina untuknya satu istana dalam syurga. Hari ni baca 10 kali, satu istana Allah buat. Esok baca 10 kali, satu istana lagi dia buat. Kalau dalam hidup dia hidup 100,000 hari. Contohlah, kalau usia dia 60 tahun berapa? Kalau usia dia 60 tahun, 60 kali 360, 21,000.
Kalau usia dia 70 tahun kali 360, 25,000 kan. Katalah usia dia panjang sikit, 30,000 hari. Kalau setiap hari dia baca 10 kali Qul huwallahu ahad, dia akan ada 25, dia ada 30,000 istana dalam syurga. Banyak tak kalau 30,000 istana? Banyak? Tak banyak lah. Tahu pasal apa tak banyak? Pasal hidup dalam syurga selama-lamanya. Selama-lamanya, tak keluar-keluar lah. Hari ni tidur istana ni, esok tidur istana ni, lepas tu tidur istana tu, lepas tu tidur. Bila ni? Selama-lamanya. Biar pi kita ada 1,000,000 istana pun tak apa dalam syurga. Ni orang yang paling last masuk syurga dan paling lekeh sekali dalam syurga pun, tanah yang dia miliki, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad, seluas daripada Syam sampai ke Hijaz, daripada Hijaz sampai ke Syam. Daripada mana? Daripada Yaman sampai ke Syria tu tanah dia, milik dia. Orang yang paling lekeh sekali duduk dalam syurga. Setakat 1,000,000 rumah tak ada. Faham tak ni? Saya semua. Jadi subhanallah, baca, beramal dengan surah-surah amalan dalam Quran. Yang ketiga, hak kita dengan Quran ialah kita, Allahumma salli Muhammad, menghafaz Al-Quran. Hafal apa? Kalau boleh hafal 30 juzuk lah. Kalau tak mampu pun hafal surah-surah amalan. Yang keempat, hak kita dengan Quran ialah kita mentadabbur Al-Quran. Tadabbur, cuba faham apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran. Tadabbur ni dua cara. Satu, baca, dia panggil terjemahan, tapi tak boleh nak fahami. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, belajar tafsir. Tafsir tu baru boleh faham. Dan hak kita dengan Al-Quran yang berikutnya ialah beramal dengan Al-Quran. Kemudian hak kita dengan Quran yang berikutnya ialah mengajar Al-Quran. Itu ada 6. Sallallahu alaihi Muhammad, hak kita dengan Quran yang kita boleh buat. Dulu ada seorang waliullah. Dia lalu dekat seorang ulama, dia lalu dekat satu kawasan kubur. Dia tengok dalam malam tu ada satu cahaya yang keluar daripada kubur. Terang cahaya dah sampai ke langit. Lepas tu dia pun heran. Dia kata, apalah yang orang ni buat sampai keluar cahaya daripada kubur dia. Cahaya kubur ni dia banyak kait dengan Quran. Orang yang banyak baca Quran, orang yang hafaz Quran, orang yang mengajak Quran, selalu yang benda kait dengan Quran ni dia ada kaitan dengan kubur yang baik. Dia pun bila tengok cahaya tu naik pada kubur tu, dia pun ambil kayu, dia pun pacak dekat kubur tu. Dia nak tahu ni kubur siapa. Esok dia pergi kat orang kampung. Dia kata, ni tahu tak ni kubur siapa? Dia kata, ada ni kubur pakcik sekian-sekian ni. Waktu tu dah tak ada cahaya dah lah. Orang tengok macam biasa lah. Kubur siapa ni? Dia kata, ni kubur sekian-sekian pakcik ni. Oh, dia ni orang alim ke? Orang soleh ke? Dia kata, tak, dia orang biasa, orang kampung kami. Boleh tak nak pergi jumpa, nak pergi tengok rumah dia? Siapa yang ada lagi kat rumah dia? Dia kata, bini dia ada lagi, makcik tua tu ada lagi. Boleh tak nak pergi jumpa? Dia kata, boleh, jom pergi. Dia pun pergi lah, tuan-tuan, jumpa dengan makcik tu. Lepas tu tanya makcik, ni kubur pakcik tu kan? Kubur pakcik. Pakcik ni apa amalan dia buat sampai saya nampak kubur dia bercahaya? Dia kata, amalan apa pakcik ni? Pakcik ni orang biasa-biasa, tak ada buat apa pun, amalan tak terang mana pun. Bahkan pakcik ni Quran pun tak erti baca. Dia buta huruf. Dia tak, waktu tu memang susah nak belajar Quran ke apa. Memang dia tak erti baca, dia ni orang buta huruf. Lepas tu, apa yang dia duk buat? Dia kata, cuma satu je saya duk nampak pakcik ni.
Apa dia? Pakcik ni, dia ni sayang sungguh dengan Quran walaupun dia tak erti baca Quran. Tiap-tiap hari dia akan pegang Quran, dia buka Quran, dia cium Quran, kemudian dia teriak. Dia kata kat Quran, dia kata, wahai Quran, maaf kalau aku sebab aku tak erti nak baca kamu, tapi aku sangat sayang kat kamu. Ya Allah, ampunlah dosa aku pasal aku tak erti nak baca Quran. Lepas tu kita boleh tak tengok Quran yang pakcik tu baca tu? Dia tengok Quran tu tulisan dia sampai kembang-kembang dah pasal kena ayak mata. Dia punya sayang Quran sampai lagu tu. Lalu Allah bagi kat dia tanda, dia cahaya, dia keluar daripada kubur dia. Bismillah. Baik. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Nikmat yang Allah bagi dekat kita, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitulah nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utuskan Nabi Muhammad kat kita, dia merupakan satu nikmat yang sangat besar. Kalau tidak, tak tahulah apa yang jadi kat kita ni. Yang keempat, nikmat yang Allah bagi dekat kita yang wajib kita syukuri, nama dia keselamatan. Selamat, hilangnya benda-benda yang tidak kita sukai. Nak sampai selamat elok-elok. Tengok nu apa yang jadi dekat saudara-saudara kita di Palestin tu. Rumah kena bom, nak makan tak ada. Ya, 3 hari ni hujan pula, banjir pula. Allah, kesian lah tuan-tuan. Saya tengok orang-orang yang duduk dekat khemah-khemah pelarian tu, kesian sungguh, sungguh kesian sungguh. Kerja tak ada, makan tak ada, nak pakaian tak ada, apa tak ada. Selai sepinggang pi rumah dah kena bom pi, tak ada apa. Sian tuan-tuan. Yang berikutnya, yang kelima, tahu tak nikmat apa yang wajib kita syukuri? Nama tertutupnya keaiban kita. Ini nikmat besar ni. Kita ni semua ada aib, semua ada benda yang sallallahu alaihi Muhammad kita buat yang kalau boleh tak mau pun orang tahu apa kita buat. Dia ni duduk depan saya ni baik-baik je, muka semua muka ahli syurga. Walaupun nampak marah tu ada lagi lah. Muka bebal tu ada lagi lah. Allah SWT. Tuan-tuan, tapi kita tahu benda apa kita pernah buat dulu. Waktu kita muda-muda dulu ni, waktu kita jauh pada agama dulu ni, macam-macam benda kita buat yang kalau orang tahu malu kita. Tapi Allah tutup aib kita rapat, siapa pun tak tahu apa kita buat. Tapi ada. Tahu tak Allah tutup aib kita ni sampai bila? Sampai kita buat 2 benda. Allah tutup aib kita ni sampailah kita buat 2 benda. Yang pertama, kita sendiri buka aib kita pergi cerita ke orang. Oh ni saya tegur, ada seorang, dia buat satu video, dia cerita, saya nak kongsi pengalaman melahirkan anak luar nikah. Dia cerita ke orang. Dia pun heran, berapa nak cerita ke orang? Tidak, benda tu benda aib kita. Kita biasa buat salah kita tu, maksudnya dia salah dosa besar. Anak luar nikah lahir disebabkan oleh perlakuan yang berlaku sebelum berkahwinan, luar pada nikah lah. Ini anak luar nikah, maksud zina lah bahasa dia. Patut tak cerita kita berzina ke orang? Kita pernah berzina, patut cerita, patut tak? Tak patut. Tu keaiban besar yang pernah kita buat. Jangan cerita ke orang. Dia cerita, dia kata sekadar nak kongsi pengalaman, supaya kalau jadi macam ni, apa tindakan-tindakan yang kita boleh buat apa semua. Tu suruh cerita ke orang, malu, aib. Saya tegur. Ada seorang lagi di Masjid Muhammad di Sarawak mana, dia pergi cerita ke orang, kata dia beranak anak luar nikah. Lepas tu si boyfriend tu tak mau tanggungjawab, pergi lari pula. Dia akhirnya dia ambil berusaha untuk jaga budak tu. Lepas tu adalah yang komen-komen apa semua-semua.
Orang komen biasalah tuan-tuan. Bukan semua orang faham situasi. Dan kadang-kadang orang gunakan bahasa-bahasa yang tak sesuai. Bila ada orang kata kat dia yang bukan-bukan, dia kata balik, dia kata apa, aku doakan supaya orang yang kata kat aku ni dapat keburukan yang lebih teruk pada aku. Dia doa kat orang tu lah. Lepas tu dia tunjuklah video mak anak dia lah ni dah umur 6 bulan dah besar dah apa semua, comel lah budak tu apa semua, tunjukkan mak dia. Saya baca komen-komen tu takut tuan. Jangan risaulah, ini tindakan yang baik lah, macam-macam lah. Yang paling best sekali satu komen tu, dia kata apa, ini seumpama yang berlaku kepada Maryam yang melahirkan Isa alaihi salam. Sama. Dan sampai ke tahap macam tu, orang punya rosak masyarakat kita kan. Masyarakat kita sedang rosak yang teramat-amat. Sampai perbuatan zina yang melahirkan anak dianggap sebagai satu benda yang sampai kait dengan Nabi Isa ni. Punya dahsyat punya tu. Rosak. Jadi orang dah mula tak segan nak cerita maksiat yang dia buat. Nabi kata apa? Seluruh daripada dosa umatku akan diampunkan kecuali al-mujahirin. Sahabat tanya, siapakah mujahirin ni Rasulullah? Al-mujahirin ini ialah orang yang pada sebelah malam dia buat dosa, lalu Allah tutup aib dia, lalu keesokannya dia cerita pada orang, aku buat ini dan aku buat itu. Dia sendiri cerita apa dia buat belah malam, padahal Allah tutup aib dia. Tuan-tuan, jadi yang pertama dia, Allah tutup aib kita sampailah kita sendiri pergi buka aib kita. Ni kalau kita sama-sama suami isteri ni, waktu kahwin ni, dulu kita pun tahu kita lagu mana dengan lelaki kita sama naiknya. Dua-dua pun tak semayang dululah. Aurat pun tak tutup dulu. Bila dah menikah, dah umur 40 lebih, dah mula duk main mengaji lah, dapatlah apa sikit hidayah sikit, jadi orang masjid apa semua. Kita ni dah biasa buat salah, kita tak maulah anak kita duk ulang benda salah yang sama. Lepas tu duk tegur anak kita, jangan buat lagu tu, jangan buat lagu ni. Bila kita marah kat anak kita, habis mayang cepat sikit, mayang lambat ni apa semua, marah kat anak kita. Lepas tu bini kita main kat belakang, dia kata apa? Ayah hang tu pun baru je. Dia pula kali ke atas. Ayah hang tu pun baru je. Dulu dia pun tak semayang serupa dengan hang. Dia kilas lagu tu. Jangan buat lagu tu, saya nak pesan. Isteri jangan buka aib suami dia dekat anak-anak. Sama juga suami jangan buka kisah silam mak tu pada anak-anak. Pasal apa? Nombor satu, dia hilang penghormatan. Anak kita tak akan hormat kat kita. Nombor dua, Allahumma salli Muhammad, anak kita tak akan dengar cakap kita. Tak dengar cakap apa, kita pun buat sama. Tuan-tuan yang pernah jadi cikgu, tuan-tuan tahu macam mana kalau budak-budak isap okok kat sekolah. Faham tak? Saya pernah jadi cikgu, saya tahu. Saya sekolah saya dulu, budak dah jahanam bukan isap okok, isap ganja. Cerita lagi dahsyat. Kita tangkap budak-budak isap okok ni, dia antara budak yang budak merokok kebiasaannya pak dia pemokok. Buat guna. Kita marah kat dia, kita kata, isap okok dia, isap okok tak ada salah. Dia kata kalau benda salah, pak saya pun isap. Pak saya pun isap okok. Itu dia, pak dia pula duk suruh dia pergi beli rokok. Sebelum tu beli rokok, anak tu beli rokok. Lepas tu duk marah anak tu, jangan isap rokok nah. Dia macam mana dia nak marah anak dia jangan isap rokok padahal dia isap rokok? Dia ni dah. Dia akan tiru, dia akan ikut apa yang kita duk biasa buat macam tulah. Sebab tu benda-benda salah kita buat dulu jangan cerita kat anak-anak. Jangan duk hamak kat dia. Biar anak kita nampak pak dia ni baik lah. Benda salah-salah kita buat dulu, kita dorang lah, mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah tutup aib kita sampai bila?
sampai kita buka aib orang. Yang ni yang selalu duk buat. Aib kita kadang kita tak cerita ke orang sangat, tapi aib orang kita nak buka sangat. Itu saya pesan, kalau mai dekat tuan-tuan, satu cerita, satu berita pasal orang. Gila ni lagi lah tuan-tuan, macam-macam media sosial ni kan. Cerita pasal tu influencer tu, laki dia menikah lain lah, kecoh habis satu Malaysia. sampai suami ni tak boleh salah cakap sikit. Bagi sikit. Tu adalah. Aduh, dia tu yang menikah kita kat sini ni, kat Lunas ni pun kena tempiah kak. Aduh, kecoh sungguh lah. Macam-macam buka tuan-tuan. Bila mai satu berita dekat kita yang ada nama orang lain, yang ada orang, kisah orang, nombor satu tuan-tuan kena ingat, sebelum tuan-tuan nak share kisah dia tu pada orang lain, nak hantar supaya orang lain pun tahu apa kisah kita dapat tu, nombor satu kena ingat ni, kita pun ada aib kita. Dia ada aib, kita pun ada aib. Kita buka aib dia, Allah buka aib kita. Bila Allah buka aib kita, dalam hadis sebut, apa yang kita buat dalam rumah kita pun Allah akan bercerita ke orang ni. Sampai tahap itu ya. Kita buka aib orang kat dunia, Allah akan buka aib kita dunia akhirat. Di akhirat lagi dahsyat. Nombor satu. Nombor dua, bila kita nak cerita tentang haid orang ataupun keaiban orang, ingat pahala kita bukan banyak mana pun nak bagi kat orang. Pahala pun ciput sikit. Nak mayang pun malas, baca Quran pun malas. Salih Muhammad. Nak buat ibadat pun malas. Dah lah pahala sikit. Belum mengata ke orang, ngumpat orang, buka aib orang, pahala tu bagi ke orang habis. Ya. Nombor tiga, setiap kali kita nak cakap tentang haid orang, ingat ni, malaikat kiri kanan ada duk catat benda apa kita buat. Ingat dia tak tahu. Tuan-tuan pergi tukar nama lain. Dalam ni daripada panggil apa? Sadis Muhammad. Dia buka satu akaun Facebook ke TikTok ke, dia fake account. Dia boleh nama siapa-siapa, boleh nama ikut dan dia. Boleh gambar apa-apa, orang tak tahu kata dia tu dia. Habuan dia ni buka ini untuk ngata ke orang, untuk hantam orang, untuk apa orang. Macamlah malaikat tak tahu siapa dia. Dia ni, kan malaikat tahu, ni siapa ni, tak tahu nak tulis siapa ni, ni tak kenal ni siapa ni, tak ada lah malaikat tahu lah siapa dia. Sembunyi pi lah lagu mana. Faham ni? Jadi Sadis Muhammad jaga. Tertutupnya aib kita ni merupakan satu nikmat yang wajib kita syukuri. Yang keenam, apa dia? Nikmat itu yang wajib kita syukuri ialah kita tidak memerlukan bantuan orang lain dalam urusan kehidupan dunia kita. Allah bagi kepada kita ni kekuatan kita untuk buat kerja sendiri. Tangan kaki kita sempurna elok, mata kita nampak elok, mulut boleh bercakap elok, ada kerja sikit, ada rezeki sikit, apa benda-benda, kita boleh buat urusan kehidupan kita sendiri elok. Itu nikmat yang wajib kita syukuri. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, habis. Ada 5 bentuk ataupun 5 jenis nikmat. Tadi jenis yang tadi benda nikmat. Yang ni 5 jenis nikmat yang wajib kita syukuri. Nombor 1 dia panggil nikmat fitriyah. Apa nikmat fitriyah ni? Nikmat yang ada pada tubuh badan kita ni. Mata dah ada mata nampak pula, alhamdulillah. Ada orang ada mata tapi tak nampak. Ada telinga boleh dengar. Ada tangan boleh bergerak, boleh angkat, boleh pegang. Ada kaki boleh berjalan, boleh guna. Ada tubuh, ada apa, semua ni, semua tubuh dia panggil ni fitriyah. Kadang-kadang bukan takat ada, elok pula tu, segak pula Allah tambah kat atas.
kulit putih cerah elok lah, tak payah pakai mula-mula pakai cleanser, lepas tu pakai toner, lepas tu pakai moisturizer, lepas tu pakai sunblock ke apa punya tonyoh kat muka. Lepas tu buah pula ku atas dia foundation. Lepas tu kat atas ni traffic light merah ni, merah hijau kuning. Eyeshadow, lipstick merah. Tengok segak lah. Basuh muka, astagfirullahaladzim. Ni orang menipu banyak dan tambah ni pakai ambil gambar kat ni filter, macam-macam filter ni mulut merah sikit, ni gigi bagi putih, bagi runcing kat sini, macam-macam dia buat. Tengok betul-betul punya, tak sama pun, lain. Menipu semua orang. Tapi ada orang Allah bagi kat dia, muka elok, tak payah. Dah lah sempurna, cantik pula Allah bagi kat dia. Wajib syukur tak? Wajib syukur nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, nikmat ikhtiyariyah. Yang pertama fitriyah, yang kedua ikhtiyariyah. Apa maksud ikhtiyariyah ni? Nikmat yang kita peroleh atas usaha yang kita buat. Contoh macam apa? Macam tu ada rumah tu, beli ke? Alhamdulillah beli. Berapa harga tu? Harga dalam 200,000. Oh, masya-Allah. Dapat mana duit beli tu? Kerja. Pergi kerja. Pergi buat kebun sikit-sikit, jual berniaga tu rumah. Alhamdulillah dengan ikhtiar ni dapat nikmat ni. Nikmat dia panggil ikhtiariyah. Tapi nikmat tu kita dapat semata atas usaha kita ke? Tak. Nikmat tu Allah bagi atas usaha kita. Itu akidah kita. Boleh faham tak? Boleh tak kalau Allah tak bagi? Boleh. Ada orang kerja lagi dahsyat daripada kita. Kerja sungguh-sungguh punya kerja sampai tak ingat dunia. Kerja keluar pagi-pagi kelam, balik keluar kelam, balik kelam. Ada orang kerja gitu. Ada orang kerja sikit lah, relax sikit. Saya pergi haji baru ni. Itulah dekat Padang Arafah. Duduk kat khemah tu. Hangat dalam khemah tu, hangat. Pergi duduk di luar. Duduk kat luar, jumpa seorang ni. Dia ni TikTokers. Tahu TikTokers? Orang yang di TikTok. Dia punya TikTok di YouTube, juta orang ikut dia. Dia kata, saya Ustaz, kalau saya macam saya nak cari duit, saya nak pakai duit sikit lah, saya buat live. Saya buat live dalam 20 minit. Dapatlah sikit duit. Bolehlah abang nak beli barang. 20 minit tuan-tuan. Dapat banyak mana? Sikit lah Ustaz. Dapatlah dalam 200,000. Kita dengar. Berapa? Dalam 200,000. Kalau dia buat live TikTok tu sebulan dalam apa? Bolehlah Ustaz dalam 2 juta betul. Kita dengar pengangar 2 juta. Beli kereta, kalau Ustaz 400,000. Buat live 2 hari dapat 400,000. Beli kereta 400,000. Kita garuk kepala. Kita tak boleh sembang orang tu. Kita tak boleh nak sembang. Kita buat try live tengok. Buatlah live tengok 20 minit. Dapat berapa ringgit? RM2. Bukan 200,000, RM2. Tu pun jenuh lah. Terima kasihlah siapa bagi gift saya. Terima kasihlah sebab bagi gift. Contoh kan. Allah SWT. Berapa? RM2 dapat. Aduh, subhanallah. Saya Muhammad dapat 3 sen. 3 sen US dollar tu dia dapat 3 sen je. Tukar mai ringgit dapatlah RM3. Allah sebab depa live 20 minit dapat 200,000. Ada orang Allah bagi mudah ke tu rezeki.
Mudah. Ada orang kerja tunggal langgang siang malam pagi petang. Tak ada. Kita pun sama lah dulu. Kawan-kawan, hang ni sampai bila hang nak lugu ni? Hang duduk kerja. Hang kerja apa ni? Suami hang kerja apa? Kerja kilang kat Kulim tu. Cukup kat hampa ni? Cukup lah, beda-beda kami ni. Hang tolonglah suami hang sama. Main masuk ni. Hang buat kerja daripada rumah aja. Buat MLM. Tahu MLM? Mesyuarat larut malam. Dia panggil kita, hang tengok aku ni. Kita ni sama-sama dulu. Kita kerja kilang sama-sama dulu lah ni, tengok. Aku lah ni tengok pakai BMW. Tak payah duk arak lelaki aku, tengok. Hang takkan hang buat kerja sikit-sikit, hang buat dapat beli kancil sebiji, dapat beli Alza sebiji pun tak apa dah. Dia pun duk kata kat kita. Kita pun diam je dengar dia. Tu kita habaq kat dia. Aku bukan tak mau masuk MLM sama macam hang ni. Hang tengok tak file dekat rak tu rumah aku tu. Tu semua file MLM 16 company aku masuk. 16 company aku masuk. Semua melikup. Asal aku masuk aja melikup. Asal dia melikup aja aku masuk. Ada orang kata mai buka lah jual tudung. Aku pun jual lah tudung. Faridah lah, Rafidah lah, Qasidah lah. Jalan dah. Lala berlonggok tudung kat rumah aku, lali laki aku pakai tudung. Kata, niaga tak ada. Masuk niaga tak ada, niaga ni tak ada. Buka kedai burger, kedai burger melingkup, buka. Apa pun tak boleh ada ni. Tahu pasal apa? Pasal Allah tak bagi kat kita. Tu je cerita dia. Dia tu mungkin Allah bagi kat dia dua benda je. Tuan-tuan jangan duk rasa macam Allah bagi kat dia tu, Allah sayang kat dia, Allah bagi berkat kat dia. Boleh jadi istidraj kat dia. Betul tak ni? Ni duk kata, dia tu meniaga kaya, bagus. Belum tentu lagi Allah sayang. Boleh jadi Allah sedang uji dia. Ada orang yang Allah sayang sungguh, Allah bagi kat dia. Pasal Allah tahu dia mampu untuk manage kekayaan dia, untuk sedekah tolong orang. Ada. Kita Allah tak bagi pasal apa? Allah tahu kalau hang kaya hang lingkup. Kalau hang kaya hang rosak. So Allah tak bagi. Tu syukurlah. Ikhtiar. Nikmat ikhtiariyah ialah nikmat yang kita perolehi atas usaha yang kita buat. Tapi akidah kita wajib usaha. Adapun hasil dia balik pada Allah. Udah. Nombor 3, nikmat alamiyah. Apa nikmat alamiyah ni? Nikmat yang ada dalam sekitar kita ni. Contoh macam angin ni, udara, hujan, air, tanah, sebagainya. Ni pokok nikmat alamiyah dia panggil. Tak ada hujan tak boleh juga. Tak ada angin dapat angin. Oh, insya-Allah udara. Alhamdulillah, nikmat Allah bagi dapat bernafas dengan baik, kan? Yang keempat, ini di antara benda yang paling penting, di antara yang terpenting, yang wajib sangat kita syukuri, nama dia nikmat diniyah. Nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman. Yang ni yang wajib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita syukuri. Yang kelima, nama dia nikmat ukhrawiyah. Nikmat yang akan kita petik nanti di yaumul qiyamah. Kita yakin bahawa semua kebaikan yang kita buat itu, kita akan ada balasan yang akan kita terima. Orang yang taat buat kebaikan, maka amalnya diterima oleh Allah, dia akan terima balasan yang baik nanti dalam kehidupan di akhirat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak tutup dengan bagaimanakah cara untuk kita bersyukur. Dah faham dah jenis-jenis nikmat, bentuk-bentuk nikmat, dan Ustaz Muhammad perintah Allah untuk kita bersyukur. Maka saya nak bawa kepada cara, macam manakah cara untuk kita bersyukur. Boleh? Ni boleh lagi kan ni? Kalau tuan-tuan yang ada urusan tak apa, silakanlah. Ustaz lagi lelaki marah pula ke rumah.
Kata keluar patah nak balik awal dengan balik lambat mau cukup mau pukul 8 hantar dah ni tu. Lagi ada masalah pula. Dan baik Allah Sayyid Muhammad alillah. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Yang ada urusan tak apa. Tak ada urusan boleh standby, boleh tunggu lagi. Insya-Allah kita akan berhenti dalam pukul 11. Paling lewat pun 11.30 insya-Allah. Kalau kita start di pukul 10, 20, 10.30 kan. Kita berhenti 11.30. Boleh kot lah. InsyaAllah. Saya pun tak larat kan ni. Lagi nak PKL pula nombor. PKL pula malam ni ada program kat KL. Baik, Salih Muhammad. Cara untuk kita bersyukur. Yang pertama, puji Allah. Kata Alhamdulillah. Dapat je nikmat, kata Alhamdulillah. Dapat je nikmat, kata Alhamdulillah. Cuma masalah kita ni, benda yang tiba-tiba dapat, seketui dapat, bolehlah kata Alhamdulillah. Tapi benda yang duk ada dengan kita dah, macam nak kata Alhamdulillah? Tu tadi, nikmat yang mula-mula tadi ni, nikmat fitriyah ni, tangan, kaki, muka, kepala. Berapa orang yang tiap-tiap hari duk kata Alhamdulillah aku ada tangan, Alhamdulillah aku ada mata, Alhamdulillah aku ada telinga. Ada kata begitu? Tak ada dah. Betul tak ni? Faham tak ni? Yang kita dapat seketui itu biasa kita. Bahkan benda yang macam gaji. Pertama-tama sekali, mula-mula sekali dapat gaji, kesungguhlah kata Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat gaji. Sayyid Muhammad. Tapi kali kedua dapat gaji, kali ketiga dapat gaji. Orang tahu, dapat gaji kali pertama ni, orang kata ni balik ni bagi kat mak ni. Bagi balik kat mak sikit baru berkat. Kita pun tu tak nikah lagi kan. Dapat duit tu. Saya ingat saya dulu waktu kerja, mula-mula gaji jadi cikgu, RM476 mula dulu. RM400 tu pun 3 bulan tak dapat mula tu. Pinjam kat mak. Macam mak minta 3 bulan tak dapat. Dapat tu sekali, dapat 3 bulan sekali kan. Pi hantar balik duit. Oh tahu, pergi bagi duit kat mak ni, bagi berkat. Tak motor pun balik kampung. Nah, mak ni duit pertama, gaji pertama bagi kat mak ni, mudah-mudahan berkat, bagi RM50. Ya, mak pun alhamdulillah, insya-Allah. Duit esok nak balik kat kerja, mak minta balik. Sakit. Dah pun minyak motor apa kita nak ambil. Ni. Tu maksud tu kita syukur sungguh tu nikmat kita dapat kali pertama tu. Bulan depan dapat lagi. Selepas 10 tahun tu dapat gaji tu, sama tak rasa syukur kita macam hari pertama kita dapat? Tak ada dah. Pasal apa? Nikmat yang sering kita dapat, kita dah hilang rasa dia sebagai dia satu nikmat. Jadi itulah sifat kita. Itu kita selalu kata alhamdulillah, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Surah An-Naml ayat 40. Allah berfirman lagi dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan sebagai bersyukur kepadanya. Imam Qurtubi dalam mentafsirkan perkataan itu, sebarkan apa yang Allah kurniakan kepada kamu dengan perasaan syukur dan pujian kepada Allah, menyebut-nyebut pelbagai nikmat Allah dan mengiktiraf nikmat tersebut adalah satu bentuk kesyukuran. Kita kata alhamdulillah, bangkit tidur kata alhamdulillah, dapat makan kata alhamdulillah. Ni tadi nak main tadi baca doa tak naik kereta nak main ni? Berapa orang naik motor main ni, naik motor? Ada makcik kakak naik motor mana ni? Ada yang naik kereta? Ada jalan kaki? Ni hampa satu pun tak angkat ni, naik apa sebenarnya ni? Terbang. Satu pun dia tak angkat. Oh, ni tiga-tiga sekali ni. Baca doa tak naik tadi ni? Baca doa sampai tadi kata alhamdulillah tak? Ikhlas jawab. Dah. Memang standard kita lagu tu. Ada yang kata ni memang tutup wali. Memang itu sama makan pun. Lepas makan, sebaiklah cucu kita yang balik pasti tu, Tok,
Alhamdulillahilladzi at'amana. Dia menyanyi, kita baru kita teringat kita baca doa balik. Sebab biasa kita lagu tu, bila tak dapat kita minta, bila kita dapat kita lupa. Macam itulah fashion kita. Kata alhamdulillah, tahu dah Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Siapa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bersyukur, maka akan aku tambahkan untuk dia. Dia kata alhamdulillah, dapat tambah lagi. Bahkan satu perkataan alhamdulillah tu, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, walhamdulillah tamlaul mizan. Dan alhamdulillah tu memenuhi ruang timbangan mizan. Satu alhamdulillah tu penuh timbang mizan tu, dengan satu alhamdulillah. Baik, yang pertama puji pada Allah. Yang kedua, cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi dekat kita ni ialah dengan kita melakukan amalan-amalan, buat apa yang Allah perintah. Ya'malu ala Dawud syukra. Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Ibnu Katsir berkata, iaitu kami katakan kepada mereka, beramallah kamu sebagai tanda bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kamu dan agama, dalam agama dan dunia. Perkataan syukra adalah masdar salimat dan bukan daripada perkataan fi'al, dan ia adalah dalam bentuk maf'ul lahu. Atas asas kedua-dua takdir tersebut menunjukkan bahawa syukur boleh dilakukan dengan perbuatan atau perkataan serta perkataan dan niat. Solat adalah syukur, puasa adalah syukur, dan setiap kebaikan yang dikerjakan kerana Allah adalah syukur. Seafdal-afdal syukur ialah pujian. Buat baik tu, semua itu tanda kita mensyukuri nikmat. Ni mai duduk dalam kuliah ni, mudah-mudahan dia tanda kita mensyukuri nikmat. Semayang kita, mudah-mudahan dia tanda sebagai kita mensyukuri nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Buat ibadat banyak-banyak, itu tanda kita syukur nikmat. Ajin sedekah, tanda kita syukur nikmat. Yang ketiga, tanda ataupun cara untuk kita mensyukuri nikmat ialah bangun qiyamul lail. Bangun qiyamul lail. Dan satu hari Nabi SAW, Sayyidina Aisyah tanya dekat Nabi, Nabi semayang ni sampai bengkak-bengkak kaki dia. Lama sungguh Nabi semayang, panjang. Huzaifah Al-Yamani pernah pergi ikut belakang Nabi SAW. Dia cerita, Nabi baca surah Fatihah. Habis baca surah Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Yang Huzaifah ikut belakang dia. Huzaifah kata dalam hati, sagi sampai 100 ayat Nabi rokok lah kot. Habis 100 ayat tak berhenti lagi, sambung lagi, baca lagi sampai habis surah Baqarah. Dia kata habis surah Baqarah ni Nabi rokok lah kot. Tak lagi, sambung lagi surah berikutnya. Surah apa? Lepas surah Baqarah, surah apa? Ish, teruk nampak gaya ni. Saja surah Ali Imran. Dia kata satgi 100 ayat berhenti kot. Tak, sambung lagi sampai habis surah Ali Imran. Habis surah Ali Imran, dia kata berhenti dah kot. Tak lagi, sambung lagi surah ketiga. Sayyidina Muhammad, surah apa tahu lepas surah Ali Imran? Surah An-Nisa. Macam itulah. Maksudnya tuan-tuan Sayyidina Muhammad, sampai 4 juzuk lebih kurang Al-Quran Nabi SAW baca. Sayyidina Muhammad, ya Allah, Sayyidina Muhammad. Lepas tu Nabi rokok. Bila Nabi rokok, lega lah. Tengok-tengok rokok Nabi tu sama panjang dengan diri Nabi SAW. Punya lama rokok. Bangkit i'tidal ni sama panjang dengan baca tadi ni. Sujud sama panjang. Dia kata apa? Menyesal ikut ni.
Nabi SAW pernah main semayang tarawih, para sahabat ikut. Hari pertama Nabi semayang tarawih, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, melepasi seperdua malam malam satu, satu per tiga malam. Dia 1/3, 1/3, 1/3. Satu malam tu bahagi 3 kan. Nabi semayang habis 1/3 yang pertama, 1/3 yang kedua. Semayang tarawih 8 rakaat sungguh Nabi buat. Berhenti lebih kurang pukul 2 pagi. Lepas daripada start lepas Isyak, berhenti lebih kurang pukul 2 pagi. Para sahabat ikut. Dia kata, "Uish, seronok ikut mayang belakang Nabi malam Ramadan. Berhenti tu 2/3 malam tu berhenti." Dia punya dahsyat tuan. Kita agak main-main tarawih, tiba-tiba berhenti pukul 2 pagi. Agak-agak esok tu nak pergi lagi tak? Okay, tak ada orang kata imam seorang kan. Malam kedua Nabi tak main. Malam kedua Nabi tak main. Malam berikut Nabi SAW main. Para sahabat tu kecoh-kecoh, kami semua yang belakang Nabi bel. Dia pun mayang. Malam tu Nabi berhenti setengah malam, pukul 12 malam lebih kurang. Malam berikutnya Nabi tak main. Malam berikutnya pula Nabi SAW main. Para sahabat ikut belakang Nabi SAW. Nabi semayang berhenti. Kata para sahabat, hampir-hampir kami tak sempat nak sahur. Maksudnya dekat-dekat dengan waktu subuh tu baru Nabi SAW berhenti. Lepas tu Nabi SAW tak main. Para sahabat kata, pasal apa kami Rasul tak main dah main tarawih, tak main dah mayang qiyamul lail dengan kami bulan Ramadan ni? Dia kata, aku takut benda tu jadi wajib pada kamu. Kita kata apa? Sebaik Nabi tak main. Kalau wajib jam crank kita. Faham tak? Allah SWT. Tuan-tuan nak cerita macam tu punya panjang cara Nabi SAW semayang. Maka bila Nabi SAW bengkak-bengkak kaki, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanyalah dekat Nabi, pasal apa buat macam ni Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu dan akan datang? Kata Nabi SAW, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah engkau suka aku menjadi hamba yang bersyukur? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, di antara cara kita mensyukuri nikmat ialah bangun qiyamul lail macam yang Nabi SAW buat. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian tuan-tuan, lagi cara kita bersyukur nikmat, meninggalkan maksiat. Jangan guna nikmat yang kita dapat untuk kita buat maksiat. Tak boleh. Anak kita nak ambil SPM, ayah beli motor sebiji. Motor apa? Waisuku. Tak boleh. Ni Waisuku merepet lagi yang buat lain. Tak apalah ayah, beli EX5 sebiji sudahlah. Tak apa, beli EX5. Tapi beli motor EX5 ni ayah pasal ni, motor ni buat pergi sekolah saja, buat pergi masjid, buat muak pergi market boleh. Lagu tu lagu ni. Yang tak boleh, jangan duk buat markah naik motor ni. Jangan duk pergi karaoke, jangan duk pergi disco, jangan duk pergi buat benda tak baik, jangan duk pergi apa. Ada boleh, ada tak boleh. Belilah motor bagi kat dia. Tak dan sehari tengok-tengok duduk depan karaoke dengan girlfriend duduk atas motor. Duk esok ayah panggil, main ni. Ni, main ni kunci motor tu. Ayah ambil balik motor tu. Boleh tak dia kata ayah dia zalim? Zalim ayah ni, jahat ayah ni. Bagi motor balik, buruk siku, buruk lutut, buruk tumit, buruk semua dia buruk habis. Boleh tak dia kata lagu tu? Tak boleh lah, pasal dah pesan dah jangan buat lagu tu. Allah bagi kat kita tangan, Allah bagi kita kaki, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita tubuh badan. Allah bagi tahu apa boleh buat, apa tak boleh buat. Allah bagi tahu tak? Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah pada kamu hendaklah kamu, apa yang aku larang pada kamu hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang aku suruh pada kamu hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Jadi kalau kita salah guna tangan kita tu, ada hak tak Allah untuk tarik balik nikmat tangan tu? Faham tak? Kalau kita salah guna mata yang Allah bagi kat kita tu, boleh tak Allah tarik balik nikmat mata tu? Boleh tak Allah tarik balik nikmat kaki tu? Boleh. Tapi Allah ni belah kasihan lagi kat kita, bagi tahan zat. Taubat. Lepas tu kadang-kadang ada di sana nama kafarah.
kafarah. Patutlah tak dan tua sakit sana sakit sini. Ni duduk tunggu ni sejam duduk ni 237 kali beralih dah saya tengok. Kono kiri kanan depan belakang tinggal tak menungging lagi. Sikit lagi ustaz lajak 5 minit lagi menungging lah ustaz. Kita pun boleh tahu kat, nampak kat tu. Ni sagi dia metak kaki kat depan, lunjuk kaki, urut betis picit ibu jari, tu maksud dia ustaz berhenti-berhentilah ustaz. Kami dah tak larat dah. Syekh Imam Abu Suja' Al-Asfahani, usia dia tua, umur dia sampai 100 tahun lebih, tapi sehat ni, mata cerah elok, telinga dengar elok, tubuh sehat. 100 tahun lah sehat. Orang pergi jumpa kat dia, wahai Syekh, saya nak tanya ni, apa amalan Syekh ni? Tua-tua pun duduk sihat lagi ni, kemas elok lagi, mata cerah elok. Dia kata, aku menjaga anggotaku pada usia mudaku, maka Allah menjaga anggotaku pada usia tuaku. Bila kita buat dosa, Allah bagi dekat kita, bila kita buat jahat, buat salah, langgar perintah Allah, buat maksiat, Allah bagi kita dosa. Cara Allah ampunkan dosa, nombor 1, dengan kita bertaubat. Minta ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunlah dosa aku. Kita minta ampun, Allah ampun dosa kita. Faham? Tapi berapa banyak masa kita minta ampun sungguh-sungguh dengan dosa kita ni? Kita pun sampai tak tahu dah dosa apa kita buat. Ustaz, semenjak saya jadi AJK Muslimat kat masjid, Ustaz rasa macam tak ada dosa langsung saya buat lah ni. Alhamdulillah. Ni dia sampai lagu tu, dia tak rasa dia dosa dah. Padahal dosa berlambak. Kita ni, kita dah tak rasa berdosa pasal kita dah tenggelam dalam dosa tu. Kita tak rasa berdosa dah. Nombor 1, dia minta ampun. Nombor 2, dengan dia buat baik. Ittabi'asayil hatta hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kemaksiatan yang kamu buat dengan kebaikan, yang kebaikan itu akan memadam dosa tersebut. Yang ketiga, dengan kafarah. Allah ampunkan dosa kita dengan kafarah. Kafarah macam mana? Demam, keruk muka sakit. Rasulullah punya, pasal apa ni? Sakit Rasulullah. Tidaklah orang yang ditimpa dengan sakit hatta tertusuk satu duri je, satu duri, melainkan itu jalan Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ni? Ambil maklum, lama tak nampak kat kuliah. Tak sihat Ustaz. Tak sihat Ustaz. Saya pun tak tahulah Ustaz, apa dosa saya buat ni sampai Allah uji saya lagu ni. Dosa berlambak lagi mau tanya. Apa dosa? Kafarah. Tapi yang keempat, Allah boleh saja mengampunkan seluruh dosa kita tanpa kafarah. Apa ni? Boleh tak Allah ampun dosa kita? Boleh. Yang kita harap lagu tu lah. Seorang sahabat Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi, Nabi tengok dia teruk sakit, teruk sakit. Sahabat tanya, Nabi tanya kat dia, kamu ada minta apa-apa ke yang teruk sangat ni? Nampak teruk sangat ni. Dia kata, ada. Minta apa? Minta supaya kalau ada nanti azab yang Allah simpan dekat akhirat, bagi siap-siap kat dunia. Oh, ni terror punya orang ni. Dia takut lagi, dia kata azab kat akhirat tu memang teruk sungguh-sungguh. Dia takut tu azab kat akhirat tu, bagi siap-siap kat dunia ni. Endaknya apa jadi? Teruk sungguh dah. Nabi kata apa? Jangan minta lagu tu, sebab kamu takkan mampu untuk menghadapi dia. Tapi mintalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta baik kat dunia, minta baik kat akhirat, minta selamat pada api neraka. Kemudian lepas pada tu dia beramal dengan doa tu, Allah sembuhkan segala penyakit dia, Allah ampunkan segala dosa dia. Faham tak ni? Ada.
Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dan jangan buat dosa lah maksud dia. Cara kita syukur jangan buat dosa. Dan yang berikutnya, cara untuk kita mensyukuri nikmat ialah dengan kita banyak berdoa. Minta pada Allah agar kita jadi orang yang selalu berdoa, selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW ajak sebagaimana doa Nabi Sulaiman AS. Allah ajak dekat kita sebagaimana doa Nabi Sulaiman AS. Tuan-tuan boleh rujuk doa ni dalam surah An-Naml ayat 19. Surah apa? Surah An-Naml ayat 19. Tu doa supaya kita sentiasa syukur nikmat apa yang Allah bagi kat kita. Saya Muhammad. Apa doa dia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Surah apa? Surah An-Naml ayat 19. Amalkan doa ni setiap hari. Wahai Tuhanku, ilhamkan aku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Tu dah surah An-Naml ayat yang ke-19. Tu doa dia. Hafal elok-elok. Tulis, simpan dalam screenshot, letak dekat dalam handphone. Tiap-tiap hari baca doa ni supaya Allah jadikan kita ni, Allah ilhamkan kepada kita ni orang yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dekat kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Mudah-mudahan sikit daripada perkongsian kita pada hari ini jadi manfaat untuk saya dan manfaat pada kita semua, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyaklah atas perhatian. Terima kasih banyak-banyaklah sebab sudi tunggu saya sampai habis juga. Dan sebelum tuan-tuan balik, kalau tuan-tuan tak keberatan, ni ada buku saya yang terbaru, buku Apabila Rasulullah Bercerita, buku cerita tentang kisah-kisah yang Nabi cerita sendiri. Banyaklah kisah-kisah dia, dan ni ada 20 lebih kisah. Nabi cerita pasal Nabi Adam, sedekahkan umurnya kepada Nabi Daud, kisah Nabi Saleh dan kaum dia, kisah Nabi Yusha bin Nun yang tahan matahari agar tak terbenam, kisah Nabi Musa ligan batu yang pelari baju dia, ada kisah Nabi Musa tumbuk malaikat maut. Ni semua kisah-kisah yang Nabi cerita sendiri dengan pengajaran-pengajaran dia. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan bagi kita semua, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa batila batilan warzuqna shinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bi alamin.